Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد قلبي واهد قلبي بحق وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur, kita diberikan afiah, kita diberikan kesihatan, kita berada di pagi yang penuh dengan barakah, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang berkat itu adalah di pagi Khamis, ataupun Allahumma barik li ummati yaumul khamis, ya Allah berkatilah kepada umatku di pagi hari Khamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah Subhanahu wa taala berkati kita juga pada pagi Khamis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati juga waktu dan ilmu dan umur kita dengan kita cuba untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, yang mana dikatakan bahawa silah hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut kadar hubungan seseorang itu dengan Al-Quran. Bagaimana hubungannya dengan Al-Quran daripada segi bacaan, daripada segi tadabbur, daripada segi amalan, daripada segi ilmunya tentang Al-Quran, daripada segi amalan ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita dengan Al-Quran, yang mana dengan Al-Quran itu menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepadanya diturunkan Al-Quran. Kita berada dalam surah Al-Fajr, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dimuliakannya dengan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun bila Rabbnya mengujinya lalu membataskan rezekinya, maka dia berkata, Rabbku menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari orang yang berkeyakinan, jika Allah meluaskan rezeki kepadanya, maka hal itu untuk mengujinya, dan dia meyakini bahawa hal itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan baginya, padahal tidak demikian, tetapi hal itu adalah sebagai cubaan baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Demikian juga pada sisi lain, jika dia menguji, memberi cubaan dan mempersempitkan rezeki, maka dia berkeyakinan bahawa hal tersebut sebagai penghinaan baginya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Artinya masalahnya tidak seperti yang disangka, tidak dalam hal ini maupun hal yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai, dan dia akan mempersempit rezeki orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya yang menjadi titik tolak dalam hal tersebut ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing keadaan. Di mana jika dia seseorang yang kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut, dan jika dia seorang yang miskin, maka dia akan sentiasa bersabar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, balla tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Di dalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Muhammad bin Ash-Shabah bin Sufyan memberitahu kami bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatain kahataini fil jannah. Aku dan pengasuh penjaga anak yatim seperti dua jari ini di syurga. Beliau menjajarkan dan menggabungkan dua jari tengah dan dua jari petunjuk. Ini ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Yakni tidak memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum fakir miskin, serta memerintahkan sebahagian mereka atas sebahagian lain dalam hal tersebut. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta pusaka, yakni harta warisan, dengan cara mencampur baurkan. Yakni berasal dari mana pun harta itu diperoleh, baik dari yang halal maupun yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, yakni secara berlebih-lebihan, sebahagian yang lain menambah secara keji. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, fa'ammal insan, adapun manusia, pada secara umum, yakni manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhirat. Dikatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf ataupun Ubay bin Khalaf, ataupun ada orang-orang lain yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maknanya umum kepada mereka yang diturunkan ayat ini, ataupun kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal insanu idza mabtalah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, adapun manusia apabila diuji. Allah Subhanahu wa taala gunakan mabtalah ataupun perkataan ibtila ini bagi yang diberikan rezeki ataupun yang disempitkan. Yang diperluaskan rezeki pun ujian, yang disempitkan rezeki juga ujian. Maka ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini dengan rezeki ataupun sebaliknya, yakni dengan dilapangkan rezeki ataupun disempitkan rezeki. Nah, jadi apabila diuji Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala apabila menguji dengan diberikan, dilapangkan rezeki tersebut, Allah ingin melihat bagaimana seseorang itu menggunakan rezeki tersebut, bagaimana dia menguruskan rezeki tersebut. Kaifa taf'al, dengan dilapangkan rezeki bagaimana kita lakukan, dan apabila disempitkan rezeki bagaimana dilakukan. Apa yang tersimpan di dalam hati kamu, bagaimana kamu bersikap apabila mempunyai rezeki ataupun tidak mempunyai rezeki. In tarakal wara' wa dakhala fi syubuhat, kalau kamu diberikan rezeki ataupun untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang luas, itu kamu meninggalkan sifat wara', kamu tidak kisah untuk perkara-perkara syubhat masuk di dalam harta kamu, ataupun kamu meninggalkan daripada mengeluarkan zakat, ataupun kamu menghalang mereka-mereka yang layak untuk mendapat duit tersebut, yakni orang-orang yang memerlukan, kamu tidak berikan kepada mereka, ataupun kamu waliyadzubillah ghasya, ataupun kamu yakni tidak bersikap jujur dan amanah, maka fawailunlah, maka celakalah orang yang dilapangkan rezeki tersebut kemudian melakukan terhadap rezeki tersebut seperti mana yang disebutkan. Wa in ightarra, ataupun dia tertipu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waftakhara, ataupun berbangga, merasakan dengan duit tersebut
dia lebih mulia daripada yang lain, bimalihi fawailun lah, maka celakalah baginya. Fa ini taqallaha fih, akan tetapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duit yang telah diberikan ataupun dengan amanah yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adda haqqallah fih, menunaikan hak-hak Allah terhadap duit tersebut, mengambil kira dari mana duit itu datang, ke mana duit itu dibelanjakan, falahu bidzalikal khair was sa'adah, maka baginya kebaikan dan kejayaan dan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, tajirus saduq al-muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah, seorang peniaga yang jujur, yang amanah, yang Islam, itu akan bersama para syuhada, para syahid pada hari kiamat nanti. Akan tetapi seorang peniaga ingin lakukan berniaga itu, akan tetapi mempunyai sifat yang amanah, sifat yang jujur, tidak menipu, tidak mengurangkan timbangan dan sebagainya, maka dia akan menjadi bersama orang-orang syahid di hari kiamat nanti. Sahibul faqr, adapun mereka-mereka yang fakir, yakni disempitkan rezeki mereka, in kana jaza, in kana wa tabarram wa sakhit fawailun lah, disempitkan rezeki kemudian dia komplain, dia merungut dan sebagainya, dia tidak rida ataupun marah tentang keadaannya, yakni tidak rida dengan pembahagian Allah Subhanahu wa taala, maka celaka juga bagi orang tersebut. Summa wailun lahu fil faqr, yakni celaka kerana sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak berapa untung kerana tidak bersyukur atas keadaan yang dia berada di dalam tersebut. In madda'inahu fima 'indan nas, kalau dia sibuk melihat compare apa yang dia ada dengan apa orang lain ada, pun ianya satu perkara yang tidak baik. Wa tami' wa wailun lah, kemudian dia mengharapkan apa-apa yang ada di tangan orang lain dan sebagainya, itu pun mendatangkan kecelakaan bagi diri dia. In radiya wa syarrafa nafsahu bi taqwa rabbih, akan tetapi kalau dia rida, dia memuliakan dirinya dengan menjaga batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada harta-harta yang terdapat di tangan manusia, fatubalah, maka berita gembira buatnya, thumma tubalah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana awwalu man ya'ti babal jannah, aku orang yang pertama yang akan mendatangi pintu syurga, fa uharriqa hilaqaha wa ma'i fuqara'il mu'minin wala fakhar, maka aku akan menggoncangkan pintu syurga tersebut sehingga ia dibuka, dan bersama aku adalah para fuqara daripada orang-orang Islam. Nak menunjukkan bahawa mereka-mereka yang fakir, yang mukmin, yang rida atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka akan berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan bahawa laisatil karamah walal izzah bil ghina wala ihanah bil faqr, yakni kemuliaan bukanlah kemuliaan dan kebanggaan bukan dengan harta, dan kehinaan itu bukan dengan kefakiran. La u'til mal li hadza li karamatih, aku tidak memberikan harta kepada seseorang itu kerana kemuliaan dia di sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, adakah mereka menyangka bahawa apabila kami memberikan harta dan anak pinak kepada mereka adalah kami memberikan kebaikan, nusari'u lahum fil khairat, kami mempercepatkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada mereka, balla yash'urun, bahkan mereka tidak sedar. Ini merupakan istidraj, yakni waliyadzubillah, ini menjadi asbab mereka lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di manakah kebaikan, di manakah kemuliaan yang Allah berikan? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya mereka yang mempunyai sifat taqwa, mempunyai sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang memberikan, yakni menginfakkan, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, sedang hati mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tahu satu hari mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun,
mereka lah orang-orang yang dipercepatkan perkara-perkara kebaikan. Yang ini dengan diberikan sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan perkara-perkara yang baik yang dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada perkara-perkara dunia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, afara'aita immatta'nahum sinin, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, jikalau kami memberikan kesenangan kepada mereka bertahun-tahun. Matta'nahum sinin, ini mungkin dipanjangkan umur, diberikan rezeki dan sebagainya. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan kepada mereka, iaitu kematian, maut. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, jadi apa faedah dipanjangkan umur, apa faedah mendapat rezeki yang banyak, kemudian datang perkara yang tiada seorang pun yang terlepas daripadanya, iaitu kematian, kemudian hilang segala kesenangan, hilang segala. Yang kalau tidak ada iman, tidak beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segala kekayaan dan umur yang panjang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Jangan orang-orang yang kafir itu menyangka bahawa apabila kami melengahkan kepada mereka, itu merupakan satu kebaikan buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma, kami memberikan waktu kepada mereka agar supaya liyazdadu ithma, supaya mereka bertambah dalam melakukan kemaksiatan, waliyadz billah, walahum azabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, jangan kamu hairan ataupun jangan kamu kagum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan anak pinak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dengan perkara-perkara tersebut untuk mengadab mereka di atas muka bumi ini. Dekat dunia ni Allah nak azab mereka. Nak azab macam mana? Nak dapatkan harta, mereka cinta kepada perkara-perkara dunia, mereka berusaha bersungguh-sungguh, akan tetapi harta tersebut menjadi wabal. Yang ini mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk nak dapatkan harta dengan memikirkan bahawa harta itu mendatangkan kesenangan, bahkan harta itu mendatangkan mudarat kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka tak belanjakan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tazahaqu anfusuhum wa hum kafirun, waliyadz billahi tabaraka wa taala. Maka kemuliaan dan kenikmatan, bukanlah dengan harta dan bukanlah dengan pangkat dan sebagainya. Lamma zakarallah wa huma yatra' 'alan nas. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua perkara ini, iaitu dilapangkan rezeki dan disempitkan rezeki, kerana ianya berlaku kepada kebanyakan manusia. Iaitu setengah orang diberikan kepandaian, setengah orang apabila nampak yang ni ada rezeki dan sebagainya, orang kata dia pandai, dia tu dan sebagainya, pandai urus duit dan sebagainya, wahakadha, ataupun pandai invest, whatever, hadha mukram, maka orang lain akan mengatakan, ni orang yang mulia. Wa hadha wahid faqir ta'ban, akan tapi bila lihat kepada orang miskin, orang yang susah dan sebagainya, orang yang ditimpa musibah, yaqul hadha muhan, orang akan mengatakan bahawa orang ini adalah hina. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak perbetulkan mizan, nak menunjukkan apakah neraca yang betul, yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La ukrim hadha bil amwal wal arzaq, la uhin ahad bil faqr. Perbetulkan neraca kita seperti mana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang yang berfikiran begini adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka ianya tidak betul. La ilaha illallah. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatid dunya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, berpalinglah kamu daripada mereka-mereka yang berpaling daripada mengingati kami. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Apa yang mereka inginkan di dunia ini hanya perkara-perkara dunia semata-mata. Illa al-hayatad dzalika mablaghuhum min al-ilm, dan Allah mengatakan bahawa itu sahaja tahap ilmu mereka. Mereka tak tahu benda lain kecuali perkara-perkara dunia. Tanya mereka pasal benda dunia, semua benda dia orang tahu. Apa-apa nak tahu pasal dunia, semua tahu. Akan tapi bila tanya tentang akhirat, masih tak tahu. Berzikir tak tahu, selawat tak tahu kelazatan zikir, tak tahu kelazatan majlis ilmu, tak tahu kelazatan yang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka hanya meninggalkan daripada harta-harta dunia ini mungkin bila mereka mempunyai masalah yang tidak boleh mereka kawal di dunia. Orang-orang kafir waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, bila ada masalah dekat dunia, walaupun mereka ada duit yang banyak dan sebagainya, ba'din bunuh diri waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, illa an tashtadda alaihim mata'ibul hayah fatamanna ba'dhum al-maut ila ma huwa at'am. Mereka ingin melepaskan diri mereka daripada kesusahan dunia dengan membunuh diri mereka sendiri waliyadzubillah, sedangkan mereka tak tahu mereka melepaskan diri mereka daripada kesusahan dunia yang sedikit kepada pergi kesusahan yang lebih besar di akhirat nanti. Intakal ila ma huwa asyad ta'ban. Maka berjaya, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut daripada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia diuji, maka disempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan, orang kafir berfikiran mengatakan bahawa ya wahai Tuhan, engkau telah menghina aku. Kalla, Allah kata, aku tidak, itu bukanlah cara pandangan, cara fikiran yang betul. La ukrimtu hadha wala uhintu hadha walakin yukrim bittaqwa man yasha. Akan tetapi aku menghina ataupun aku memuliakan seseorang itu dengan takwa, dengan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang paling bertakwa. Wa yuhin bil ma'siyah wal kufr. Dan Allah Subhanahu wa taala menghina seseorang itu dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan apabila Allah menghina seseorang, tidak ada sesiapa yang boleh memuliakan dia. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ketaatan kepadanya, dan jangan menghina kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kana yunadi ba'dul arifin, sebahagian orang-orang salih, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahawa ma'azzatil ibad anfusaha bimithli ta'atillah. Seorang hamba itu tidak dapat memuliakan dirinya melainkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menghina dirinya seperti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perkara yang paling mendatangkan kemuliaan bagi seseorang itu adalah apabila dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang mendatangkan kehinaan bagi diri seseorang itu adalah apabila dia bermaksiat, terjatuh ke lembah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyad billahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan ataupun menjelaskan juga daripada ayat ini dalam satu hadis bahawa rubba ashkhas aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi mengatakan bahawa sebahagian sesetengah manusia, yakni yang mana zahirnya nampak macam orang tak ada benda, yakni dipenuh dengan debu, rambut kusut masai dan sebagainya, ditutup pintu di hadapannya. Maksudnya kalau dia datang dekat orang tak nak berjumpa dengan dia. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia mengangkat sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan cepat menerima doanya ataupun mengkabulkan permintaannya. Di dalam satu bait syair menyebutkan, fakam khafifin nasi min miskini, berapa ramai manusia-manusia yang dianggap lemah, yang dianggap miskin, yang dianggap tidak mempunyai apa-apa. Qadim tala min safwatil yaqini. Akan tetapi hati mereka dipenuhi dengan kekuatan iman, hati mereka dipenuhi dengan kemurnian iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahana bainan nasi dhi timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali. Seperti mana kisah Dhi Timrain, yakni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mempunyai apa-apa kecuali dua helai baju yang membaluti badannya. Yakni orang miskin, tak ada mempunyai apa. Yakni dipandang hina di mata manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai martabat yang tinggi, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan aim kita, jadikan kita punya maksud hidup untuk dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dipandang tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak seperti yang mereka sangkakan. Ya, ini kemuliaan, kehinaan bukanlah dengan harta, bukanlah dengan adanya harta ataupun dengan ketiadaan harta. Balla tukrimuna al-yatim. Akan tetapi dengan sifat-sifat, hadis sifat wal ahwal wal masa'i fiha madahir ikramuna li khalqina wa ihanatina lahum. Ya, ini kami memuliakan seseorang itu dengan diberikan sifat-sifat yang mulia, dan kami menghina seseorang itu dengan memberikan sifat-sifat yang cela. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Faman hallainahu bihamidis sifat wa karimil akhlaq qad akramnah. Sesiapa yang kami telah hiasi diri mereka itu dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka itulah hakikat kemuliaan yang telah kami berikan kepada mereka. Disebutkan di dalam bait syair, la tahsabannal ilma tanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbahu bi khalaqi. Jangan kamu menyangka ilmu itu memberikan manfaat. Jangan kamu menyangka ilmu sahaja, yakni hanya dengan ilmu akan memberikan manfaat kepada seseorang selagi mana tidak ditambah dengan akhlak, tidak ditambah dengan mahkota akhlak. Yakni ilmu itu kalau tidak diletakkan akhlak yang mulia di atasnya, maka ilmu itu tidak akan mendatangkan manfaat. Fa idza ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimal arzaqi. Akan tetapi kalau kamu diberikan rezeki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, faqad istafaka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu. Allah zat yang memberikan rezeki, yang telah memilih kamu dengan kemuliaan. La ilaha illallah. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagih-agihkan di antara kamu akhlak kamu. Kama qasama bainakum arzaqakum, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mengagih-agihkan rezeki kamu. Ya, ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan si fulan dapat rezeki banyak ni, si fulan rezeki dia banyak ni. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mengagih-agihkan, menetapkan si fulan akhlak dia macam ni, si fulan akhlak dia macam ni. La ilaha illallah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian daripada kamu kepada yang lain fitnah, ujian. Atasbirun, adakah kamu mempunyai sifat sabar? Allahumma khaliqna bi ahsanil akhlaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhlak yang mulia. Dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku supaya aku dapat melakukan sebaik-baik amalan dan dapat berakhlak dengan sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang baik dan amalan yang terbaik melainkan kamu, dan tak ada zat yang dapat mengalihkan kami, menjauhkan kami daripada akhlak dan amalan yang buruk kecuali kamu ya Rabb. Maka kalau kita minta hari-hari doa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, pasti Allah akan berikan banyak daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Jadi kalau kita minta tapi Allah Subhanahu wa taala nak kita minta perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minta kita dapat amalkan Islam, dapat kekuatan iman, dapat akhlak yang mulia, dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara yang mahal ini yang Allah ingin kita pinta daripadanya. Dan kalau kita minta bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, dan melalui perkara-perkara tersebut maka akan datanglah segala kebaikan kepada diri kita. Yuqassiruna fil iktisabil fadail wa fiha ikram wa fiha rif'atuna li'ibadina. Akan tetapi ramai daripada manusia yang kurang daripada mencari kebaikan-kebaikan ataupun fadilat-fadilat tersebut. Kita tak memuliakan diri kita, kita tak merasakan dengan berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Narfa'u darajati man nasha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kami mengangkat darjat sesiapa yang kami kehendaki melalui sifat-sifat yang mulia. Antara sifat-sifat yang mulia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ikramul yatim, memuliakan anak-anak yatim, dan
memberi makan kepada orang-orang miskin, ataupun yakni menganjurkan, menggalakkan orang lain supaya memberi makan kepada fakir miskin. Fahiya khisalun la tata'assal fi mu'min illa waqad aradallahu ikramah. Sifat-sifat memuliakan anak yatim, sifat-sifat memberi makan kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang miskin ini tidak diberikan Allah kepada orang mukmin kecuali Allah ingin memuliakan dia. Yakni kalau kita dah dilahirkan dengan sifat suka memuliakan anak yatim, dah dilahirkan mudah untuk menolong orang miskin, maka ketahuilah bahawa itu merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang mungkin belum ada sifat tersebut, kita perlu berusaha. Mungkin susah untuk nak tolong orang miskin, tapi kita berusaha sikit sehingga sifat itu menjadi sebati dalam diri kita. Wa fi masaril madhmumat was sifatil qabihat. Adapun sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagiannya di sini, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Mereka memakan daripada harta pusaka. Ma yahiq wa ma la yahiq. Yang boleh dia ambil, yang tak boleh ambil pun dia ambil juga. Ma yahil wa ma la yahil. Apa yang halal diambil, apa yang tak halal pun diambil. Bahagian dia ambil, bahagian orang lain pun dia ambil juga. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa man ghalaba ala qalbihi hubbul mal mala an sawa'is sabil. Barang siapa yang tenggelam hatinya dalam kecintaan dunia, maka dia akan terpesong daripada jalan yang lurus. Iaitu apabila dia tidak mengawal sifat cinta terhadap dunia ini, maka dia akan terpesong daripada jalan yang lurus. Wa min huna ja'ana fil khabar anna hubbul mal ra'su kulli khati'ah. Dan daripada sini kita pelajari bahawa kecintaan terhadap dunia ini merupakan ibu kepada segala maksiat, ataupun asal kepada segala keburukan, kemaksiatan. Nah, hubbul mal ra'su kulli khati'ah. Disebutkan tentang seorang alim bahawa satu orang alim ni mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa yang bersahabat dengan orang alim tersebut, secara dia tidak sedar, kecintaan dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui persahabatan dengan orang-orang alim. Maka ini merupakan salah satu tanda yang ini apabila kita ingin mengeluarkan kecintaan dunia daripada hati kita, kita kena duduk dengan orang-orang yang tidak ada cinta dunia di dalam hati mereka. Akan tetapi kalau kita duduk bersama orang yang sibuk, macam mana nak tambahkan duit, macam mana nak besarkan rumah, macam mana nak tambah harta, macam mana nak itu dan ini, nak tambahkan daripada perkara-perkara dunia, maka kita pun terkesan, kita pun ingin nak tambahkan kita punya baik-baik. Sebelum ni tak ada terfikir nak tukar apa-apa, bila duduk dengan orang-orang yang suka tukar barang every now and then, kita pun terkesan sama. La ilaha illallah. وذلكم الحب للدنيا رأس الخطايا بأصنافها فإذا رأيت إلى الخطايا الموجودة. Jadi apabila kita melihat segala keburukan yang ada di sekeliling kita ini, dan kemudaratan-kemudaratan yang telah tersebar di atas muka bumi ini, maka ketahuilah bahawa asal usulnya adalah daripada kecintaan dunia. Daripada kecintaan dunia itu, maka tersebarlah segala keburukan-keburukan, segala pergaduhan-pergaduhan, segala persekitaran yang berada di atas muka bumi ini, semuanya berasal daripada kecintaan terhadap dunia. La ilaha illallah. Apabila kita potong kepala, apabila kita memotong daripada asas penyakit itu, ataupun asas daripada maksiat tersebut, maka kita akan dapati bahawa dosa-dosa akan berkurangan ataupun akan hilang secara keseluruhannya. Li'annahu la yuhyi jasadun bila ra's. Kerana kita tahu bahawa satu jasad, satu tubuh badan itu tak akan dapat hidup tanpa ada kepala. Maka badan orang yang banyak melakukan dosa ini, wajasadul dzunub, ataupun badan dosa itu akan mati apabila kecintaan dunia itu dicabut daripada kepala badan tersebut. La ilaha illallah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai dunia dengan kecintaan yang luar biasa, yang melampau, yang berlebihan. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah uji kita.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah uji kita dengan mencintai dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan dalam sifat semula jadi manusia ini mencintai dunia. Thumma arrafana bi annahu khalaqana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sang pencipta yang mencipta kita, dan di tangannya kembali segala perkara. Ini segala perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Kepada Allah lah tempat kita kembali, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah memerintahkan kita untuk memberitahu segala perkara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk mencintai Dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk mencintainya. Fama kana sihhatul mahabbah lahu illa bi an nu'thiruhu ala mahbubati tab' ila nufusina. Maka kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hanya menjadi betul apabila kita mengeluarkan segala kecintaan selain daripada Allah, daripada hati kita yang telah semula jadi diletakkan di dalamnya. Yakni kita bila kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diletakkan dalam kita kecintaan kepada ahli keluarga, diletakkan kecintaan kepada perkara-perkara dunia dan sebagainya. Jadi usaha ataupun kita punya mujahadah, kita punya usaha yang perlu kita lakukan di atas muka bumi ini, bagaimana nak keluarkan kecintaan-kecintaan tersebut daripada hati dan sematkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati tersebut. Walidha kana ikhrajul mal fi sabilihi wa min ajlihi aqwa asbabi sidqi mahabbatil mu'min ila rabbih. Dan kerana itu mengeluarkan duit di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan salah satu asbab, merupakan salah satu cara untuk menunjuk kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cinta diri kita, kita cinta ahli keluarga kita, kita cinta harta yang kita dipinjamkan kepada kita, akan tetapi nak menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita gunakan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita untuk jalan Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih, mereka memberi makan atas kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang anak yatim, dan kepada asira, tawanan perang. Beri makan kepada tawanan perang. Akan tetapi apabila kita melihat kepada mereka-mereka yang pada segi zahirnya mereka melakukan ibadah, mereka melakukan salat, akan tetapi hati mereka ini telah ditenggelami dengan kecintaan dunia. Susah untuk mereka nak mengeluarkan, membelanjakan harta mereka ini di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka bersifat bakhil, susah untuk nak mengeluarkan duit kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini satu problem, kerana salat itu ada hikmahnya, ada sebab kerana apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan salat. Antara hikmah-hikmah dalam salat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu melarang seseorang daripada fahsya' dan munkar. Dia salat tapi daripada kecil masya-Allah salatnya jaga, akan tetapi munkar dia pun aktif, tak berhenti. Jadi maksudnya ada problem dalam solatnya. Solat dia aktif, istiqamah, akan tetapi dia punya maksiat pun, mungkar pun istiqamah juga, tak berkurangan. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maksudnya ada something wrong dengan dia punya as-salah. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, celakalah bagi orang-orang yang bersalat yang mana mereka lalai daripada salat mereka. Kemudian apa disebutkan oleh Allah? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un, mereka dalam hati mereka ada sifat riak. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka bersifat bakhil. Mereka yamna'unal ata, iaitu mereka halang orang lain, iaitu dahlah mereka tak bagi duit, tak memberi, tak keluarkan duit ataupun tak memberi duit kepada yang memerlukan, bahkan mereka menghalang orang lain pula daripada menolong orang lain.
yamna'una al-ata' wal mal wal zakah wa ma yahtaj ilaihi al-qarib wal jar wa hum musallun. Mereka halang daripada memberi pemberian kepada orang lain, tak keluarkan zakat dan sebagainya, menghalang orang lain daripada keluarkan zakat, menghalang orang lain daripada memberi kepada mereka-mereka yang memerlukan daripada ahli keluarga yang terdekat ataupun daripada jiran-jiran dan sebagainya, sedangkan mereka solat. Maka solat mereka itu nampak pada segi zahirnya adalah baik, akan tetapi belum lagi menghalang, belum lagi mensucikan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati mereka. Ma'ahkamus salah, maka mereka tak melakukan salat itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqamuha kama yanbaghi fi qulubihim riya, dalam hati mereka masih lagi terdapat penyakit riya, dan di tangan mereka mempunyai sifat bakhil. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jadikan antara sifat-sifat orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat-sifat orang munafik ini adalah mereka menghalang daripada mengeluarkan zakat. Fawailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna min awani. Antara tanda-tanda syirik mereka dan tanda-tanda kebakhilan mereka adalah mereka susah untuk nak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tengok pula sifat orang-orang mukminin, orang-orang yang benar iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tabiat manusia ini susah untuk nak memberi, tapi apabila iman telah resap di dalam hati, telah teguh, telah mantap di dalam hati, maka memberi kerana Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu perkara yang sangat mudah, bahkan menjadi perkara yang paling mereka sukai. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar, Sadatun al-Ansar, yakni mereka memberi sedangkan mereka sendiri memerlukan. Yakni ada level, yakni yang pertama ini kita bagi bila kita ada lebih, kita bagi. Kemudian kita tak ada banyak, kita share. Kemudian kita ada sikit, kita memerlukan, tapi kita mendahulukan orang lain. Itu level yang paling tinggi. Level yang pertama tu kita ada lebih, kita ada untuk kita punya, ahli keluarga kita punya cukup, kita ada lebih, kita tolong orang. Tu bagus dah. Yang kedua, kita tak ada banyak, tapi kita share apa yang kita ada. Itu pun Masya Allah lagi bagus daripada yang pertama. Tapi yang ketiga, yang paling penting, ithar. Iaitu kita tak ada banyak, akan tetapi apa yang kita perlukan, tapi disebabkan orang lain memerlukan, kita dahulukan keperluan orang lain daripada keperluan kita, dan kita bersabar dan rida terhadap kesusahan tersebut. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, seperti mana yang kita cerita tentang tiga sahabat yang memerlukan air, yang berada dalam sakaratul maut, memerlukan air, akan tetapi hatta pada waktu yang sangat mendesak itu memerlukan air. Subhanallah, kita kalau bulan puasa pun mungkin kita rasa susah untuk nak kurangkan minum air sewaktu berbuka. Kita susah untuk nak kurang minum air sewaktu berbuka puasa. Tak payah waktu berbuka puasa, terkadang waktu kita hari yang panas terik, panas, kita sangat haus dan sebagainya, bila nak minum tu, nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum 3 teguk, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, pun susah. Kita sendiri, ini waktu tak puasa, waktu tengah panas, kita nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada waktu itu kita rasa susah. Sebab apa? Sebab tengah haus sangat, minum nak gluk sampai habis cawan. Wahakala. Jadi waktu kita senang pun kadang susah nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak buka puasa pun kadang susah nak. Bagaimana keadaan kita apabila kita berada dalam kesusahan seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan betapa jauhnya keimanan kita, betapa jauhnya sifat-sifat mulia yang ada dalam diri mereka berbanding apa yang terdapat dalam diri kita. Akan tetapi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diletakkan kecintaan mereka dalam hati kita, sehingga mudah untuk kita nak mengikut daripada amalan-amalan dilakukan oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan satu kisah tentang orang saleh. Dia kata, dia balik ke rumah, dia jumpa ahli keluarga dia cakap, cuba kau tengok dalam poket aku ni ada apa. Aku rasa macam ada macam kala jengking dalam poket aku, dia kata. Syuf, ada benda yang duduk dekat dalam poket aku tak tahu apa. Aku rasa macam disengat dalam poket aku. Khariju, yang ni dia kata keluarkan. Bila orang rumah dia cek dalam poket dia, tengok ada duit.
tengok dalam poket dia ada duit. So bila tengok ada duit, dia kata kharijuh, yang ni keluarkan, yang ni aku jauhkan aku daripada duit tersebut. Bainama tabi'atun nafs al-bashariyah tuhibbul mal hubban jamma. Sedangkan sifat manusia ni biasanya happy bila jumpa duit, tak pasal-pasal. Kalau dekat tepi jalan pun kadang-kadang rasa macam nak ambil, apatah lagi kalau dalam poket. Walaupun bukan duit dia, dia kata khalas ni memang duit akulah dalam poket aku kan. Hadza sar mal indahu mithlul aqr. Akan tetapi orang ni duit dalam poket dia dirasa macam kalajengking yang menyengat. Dia tak tenang bila ada duit di dalam poket dia. Min quwwati zakati nafsihi. Kerana apa? Kerana dia telah bermujahadah membersihkan hati dia sehingga tak ada kelazatan dengan mendapatkan duit. Kelazatannya hanya dalam mentaati perintah Allah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. La ilaha illallah. Kita bukan hanya suka bila ada duit dalam wallet ataupun dalam poket ataupun dalam bank account, bahkan kita suka kira, sibuk kira, tak ada kerja lain kira. Dan kalau kita ambil masa, kalau kita kira waktu yang kita sibuk untuk nak kira duit kita tu, berapa banyak daripada ketaatan yang boleh kita lakukan, berapa banyak ketaatan yang boleh kita lakukan. Dan diceritakan daripada orang-orang salih ni, diorang kalau dapat duit tak kira, nak bagi duit pun kadang dapat daripada orang, masuk dalam poket, lepas tu bila orang perlukan, ambil daripada poket yang sama tanpa tengok, bagi kepada orang lain. Tak tahu berapa dapat, tak tahu berapa yang dikeluarkan. La ilaha illallah. Nah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Wal kufar alladhi yuhibbuna al-mal. Akan tetapi masalah sekarang ni, orang-orang kafir yang mencintai dunia, bukan hanya mereka berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan, mencintai dunia, akan tetapi mereka pula mengajar orang-orang Islam untuk mencintai dunia seperti mereka. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka mengharapkan supaya kamu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka mengkufuri Allah, agar supaya kamu dan mereka adalah sama. Fatakunu nasawa'a. Ini diorang nak apa yang diorang buat pun sama juga macam kita. Ini apa-apa keburukan yang diorang buat, diorang nak kita pun buat sama macam mereka. Kalau tak boleh nak keluarkan kita daripada agama Islam, ditanamkan sifat-sifat yang ada dalam diri mereka, sebab orang kafir, ke dalam sifat-sifat orang-orang Islam. Tak ada sifat Al-Quran dalam hati kita, tak ada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat yang mulia dalam hati kita, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Diletakkan, ditanamkan dalam hati-hati kita ini cinta kepada dunia. Kama nuhibbuhu hatta tadhufu mahabbatu rabbihim. Seperti mana mereka cinta kepada dunia, ditanam cinta dunia dalam hati kita sehingga lemah kecintaan kita kepada Allah, lemah kecintaan kita kepada Rasulullah, lemah kecintaan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mahabbatil mal wal jal wad dunya la tasallat ala katsirin min fi'atil muslimin wa yadribu ba'dhum ba'dha. Dan melalui kecintaan dunia, kecintaan pangkat, kecintaan wang ringgit, maka banyak daripada orang-orang Islam yang bergaduh antara satu dengan yang lain kerana dunia. Laula hadhil mabba ma qadaru. Kalau bukan kerana kecintaan dunia, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan apa sahaja. Bahkan waliyadzubillah tabaraka wa taala, ahli keluarga, adik-beradik bergaduh, berselisih faham kerana perkara-perkara dunia. Lakin tapi kerana apa? Kerana kita kurang daripada membersihkan diri kita, kita kurang daripada mengamalkan ajaran Islam, kurang berusaha untuk ini tatbiq, iaitu mengamalkan daripada ajaran-ajaran Islam, maka sehingga hati kita ni mudah untuk dikaburi, mata kita ni mudah dikaburi dengan perkara-perkara dunia. Wa taraku anfusahum li'aqarib mahabbatil faniyat. Kita biarkan diri kita ini disengat lagi dan lagi dengan kecintaan dunia yang tidak kekal, kecintaan dunia yang tidak kekal, yang akan hancur, yang akan fana satu hari nanti. Wa namma lahumus syaitan. Kemudian tokok tambah datang daripada syaitan pula. Kita dah cinta dunia, lepas tu syaitan pula tokok tambah. Sara lu'batun bi'aidil kufar. Maka kita jadi permainan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tak perlu nak rosakkan kita, kita sendiri rosakkan diri kita.
yakni orang kafir dah letakkan kecintaan dunia dalam hati kita, kita pun suka, tak berusaha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan kecintaan dunia daripada hati kita, sehingga banyak daripada akhlak-akhlak dan perkara-perkara yang kita lakukan ini yang merosakkan agama kita, kita bayar sendiri dengan duit kita. Kita bayar untuk merosakkan agama kita. Kita bayar untuk merosakkan, untuk membuka aurat ahli keluarga kita. Kita membayar untuk merosakkan fikiran dan akhlak dan adab anak-anak kita sendiri. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kerana apa? Yang buat duit siapa? Yang buat duit orang kafir, tapi yang rosaknya orang-orang Islam. Dia bukan hanya ambil agama kita, bukan hanya ambil akhlak kita, bukan hanya ambil sifat-sifat yang mulia daripada kita, bahkan duit-duit kita sekali dia ambil. Dan kita pun suka dia ambil duit kita. La ilaha illallah. Fahum ya'lamun ila madza yasilun. Mereka, sebab apa? Sebab mereka tahu sampai mana kejatuhan orang Islam itu boleh sampai apabila kecintaan dunia itu berada dalam hati mereka. Nah, walidha qala sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, kefakiran bukanlah satu perkara yang aku risaukan kepada diri kamu. Mal faqru akhsha alaikum, kefakiran itu bukanlah satu perkara yang merisaukan aku. Ini kacamata kenabian. Ini cara para nabi melihat daripada dunia. Ma fi mushkilah idza ma indanal muslimin ma. Yang ni tak ada masalah kalau orang-orang Islam ni orang miskin, orang susah. Ma fi mushkilah. Yang ni tak mendatangkan apa-apa masalah. Lakin al mushkilah yatasallat alaihimul kufr, akan tetapi orang-orang kafir ini dapat mengalahkan orang-orang Islam disebabkan kecintaan dunia. Disebabkan kecintaan dunia dan kurang daripada kecintaan Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir menang ke atas kita disebabkan itu. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, akan tetapi aku risau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakan pintu dunia yang luas kepada kamu, kama busitat ala man kana qablakum, seperti mana diluaskan rezeki itu kepada mereka-mereka yang datang sebelum kamu, iaitu umat-umat yang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka berlumba-lumba, berebut-rebut untuk mendapatkan perkara dunia tersebut. Maka kamu berlumba-lumba dan berebut-rebut seperti mana mereka berlumba-lumba dan berebut-rebut untuk mendapatkan perkara dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka ianya akan menghancurkan kamu seperti mana ianya telah menghancurkan umat sebelum kamu. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi ini merupakan perlumbaan yang menjatuhkan, perlumbaan, rebutan yang tidak berakhlak, perebutan yang tidak ada guna, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlumbaan yang perlu kita lumba adalah bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana untuk kita dapat perbanyakkan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri kita, perbaiki akhlak kita dan sebagainya, sehingga ianya mendatangkan kebahagiaan yang abadi, kejayaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli hubbiha yansha fi qulubid da', dan kerana kecintaan dunia ini, maka ianya merupakan satu penyakit dalam hati yang perlu dibaiki. Penyakit macam kanser, virus, nak sebut coronavirus pun dia lagi teruk daripada coronavirus, kecintaan dunia, yang mana Nabi SAW memberikan nama Da'ul Umam, penyakit umat-umat, iaitu penyakit umat, masalah umat, semuanya datang daripada kecintaan dunia. Dabba ilaikum da'un da' umami qablikum, telah datang kepada kamu penyakit umat sebelum kamu, al-hasad wal baghdha, sifat hasad dan sifat benci. Walan tatamakan illa min qalbin yuhibbud dunya, maka Nabi kata sifat hasad dan benci ini tidak akan datang kecuali daripada hati yang mencintai dunia. Orang hasad satu dengan yang lain kerana apa? Kerana dunia. Orang marah kepada satu dengan yang lain kenapa? Kerana apa? Kerana dunia. Walan tatamakan illa min qalbin yuhibbud dunya wa amal lam yatazakka minal muslimin. Datang daripada hati yang mencintai dunia dan datang daripada hati yang belum disucikan, belum dibersihkan, belum dididik oleh agama Islam dan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la aqulu tahliqu sya'r bal tahliqud din.
Aku tidak mengatakan bahawa dua sifat ini menghancurkan ataupun memotong rambut, akan tetapi ianya memotong agama. Tatrukun insan bila din, ia meninggalkan manusia apabila mempunyai sifat hasad dan marah ini, maka dia akan menyebabkan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang akan menghilangkan agamanya. Wa inna ma yahliquddin al-hasad wal baghdha. Maka tak ada penyakit ataupun tak ada alat yang dapat menghilangkan agama seseorang itu melainkan daripada sifat hasad dan baghdha. Tapi energi yang alat ini dapat untuk nak memotong agama daripada seseorang adalah hubbud dunia. Makin kuat kecintaan dunia, makin kuat dia memotong agama pada diri seseorang. Macam sekarang kan kita ada mesin rambut tu boleh hidup dengan ada elektrik ataupun ada bateri. Jadi bateri atau elektrik tu adalah kecintaan dunia. Lepas tu mesin rambut tu pula dia ada level dia, level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin kuat kecintaan dunia, makin rendah dia punya nombor dia. Maksudnya makin botaklah rambut, makin tak ada rambut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan membiarkan diri kita ini bersikap dengan sifat-sifat yang cela ini merupakan satu kehinaan. Membiarkan diri kita ini bersifat dengan sifat-sifat yang keji ini merupakan satu kehinaan ke atas diri sendiri, kehinaan terhadap diri sendiri. Kullama sa'at amaluk wa sifatuk faqad ahanta. Apabila kita mendapati bahawa amalan kita ni teruk, kita punya akhlak teruk, maka kita telah menghina diri kita sendiri, dan kehinaan itu hanya menyampaikan seseorang kepada api neraka, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tak ada orang yang masuk ke dalam api neraka kecuali mereka-mereka yang mengamalkan amalan yang buruk, yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mempunyai sifat-sifat yang buruk. Ini orang-orang yang masuk api neraka ni, ini amalan dia buruk. Pandangan mata dia teruk, pendengaran dia teruk, lidah dia teruk, tangan dia teruk, kaki dia teruk, perut dia makan benda-benda yang haram dan sebagainya. Maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka ni adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak diridai Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersifat dengan sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam, fanaqil hadza wa nuqim al-mizan. Maka hendaklah kita mengambil kita fahamkan perkara ini dengan benar, dan kita perbaiki neraca ataupun kita punya pandangan kita terhadap dunia, apa perkara yang mulia, apa perkara yang hina. Yang mulia itu adalah akhlak-akhlak dan perbuatan yang baik, dan yang hina itu adalah akhlak-akhlak yang buruk dan juga amalan-amalan yang buruk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan langit ataupun mendirikan langit tersebut, dan kemudian meletakkan neraca timbangan. Allah tatghaw fil mizan, dan janganlah kamu merosakkan timbangan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Orang-orang kafir pada hakikatnya tidak ada hak untuk nak campur tangan dengan akhlak kita. Tak ada hak untuk nak campur tangan, nak memberitahu kita apa yang betul, apa yang salah, apa yang mulia, apa yang hina. Akan tetapi kita sendiri yang memberikan tali kendara tu, ini kita bagi steering kereta kita, kenderaan kita kepada orang kafir. Kemudian orang kafir permainkan kita. Tapi pada hakikatnya ia merupakan satu aqibah, satu balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sehingga Allah izinkan orang kafir itu untuk mempermainkan kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri mempermainkan agama kita. Kalau kita bersungguh-sungguh fokus firm dengan amalan agama, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kafir tidak mungkin dapat mempermainkan kita. Akan tetapi disebabkan kita mempermainkan agama kita, kita mengambil remeh daripada agama Allah, kita mengambil remeh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil tidak indah dan sebagainya, sehingga diberikan orang-orang kafir itu kekuatan ke atas orang-orang Islam. Akan tetapi kalau kita berpegang teguh kepada amalan Islam, Allah akan membantu kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan berada bersama kita dan memberi pertolongan di atas muka bumi ini dan di akhirat nanti. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
berikan kita taufik untuk melakukan, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, berikan kita taufik untuk memperbaiki daripada amalan-amalan kita, memberi kita taufik untuk sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki daripada amalan dan akhlak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala didik kita dengan akhlak yang terbaik, didik kita dengan amalan yang terbaik, didik ahli keluarga kita, diberikan kita taufik untuk mendidik ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita untuk menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak dan amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi kullina salah jami' akhirat dunya al akhirah. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.